Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk pada topik yang satu lagi, iaitu 5.2 pemotongan. Kalau kita tengok dalam buku teks yang disediakan dalam bentuk digital tu, pemotongan adalah proses kerja yang kerap dilakukan untuk menghasilkan sesuatu projek atau produk adalah memotong bahan kerja. Proses pemotongan boleh dilakukan sama ada menggunakan peralatan tangan atau mesin. Pemilihan peralatan tangan atau mesin bagi proses pemotongan harus sesuai dengan bahan yang hendak dipotong. Contohnya, kalau kita nak motongkan logam, kita perlu ada gunting logam, kita perlu mesin perincih dan beberapa lagi lah. Jadi kalau tengok di situ, maka tengok ada di carta tu pemotongan, dia ada gergaji, pahat, mesin pemotongan, kikir, gunting logam. Lepas tu mesin gerudi, mesin larik, mesin kisar, mesin canai. Kemudian prosedur, lepas tu lepas dah tu kita ada prosedur penggunaan mesin dan langkah sematan. Jadi dalam pemotongan ni ada 3 benda perkara utama, iaitu bahagian utama mesin, kemudian prosedur kegunaan mesin dan langkah sematan. Okey, kita teruskan lagi. 5.21 alatan tangan untuk kerja pemotongan. Pertama iaitu gergaji. Gergaji digunakan untuk memotong bahan logam kepada saiz hendaki. Gergaji kepada gergaji tangan dan mesin gergaji kuasa. Kalau gergaji tangan ni, kalau tengok kerap digunakan di mana-manalah dalam bengkel logam atau bengkel kayu. Tapi di sini kalau kita tengok gambar ajar tu digunakan bengkel logam. Mesin gergaji kuasa digunakan untuk memotong bahan logam bersaiz besar yang tidak boleh dipotong secara insani, iaitu cara menggunakan tangan kita tu. Dan dia menggunakan kuasa elektrik untuk berfungsi. Jadi dia boleh memotong logam dalam kuantiti yang banyak dan cepat. Kita tengok pada gambar rajah tu, ini mesin gergaji kuasa. Seterusnya, kikir dalam bahasa Inggeris adalah file. Okay, kikir adalah alat tangan yang digunakan untuk mengurangkan ketebalan, lechingan permukaan dan membentuk bahan atau produk. Caranya, kikir yang betul adalah menggunakan tekanan di atas kikir sebab tu disorong ke hadapan. Okay, manakala tekanan tidak lagi dikenakan semasa kikir tarik belakang. Jadi kalau tengok cara pada rajah poin 5.22 tu, maknanya kita gunakan berat badan kita, tangan kita hanya sorong sahaja. Okay. Terdapat berbagai jenis kikir dan kegunaannya. Tapi di sini dalam buku teks kita ni, kita cuma tahu ada 6 sahaja. Okay. Pertama, kikir rata. Dia bentuk segi empat dan pipih, digunakan kerja-kerja untuk meratakan permukaan benda kerja. Kikir bulat, dia bentuk bulat, digunakan untuk membesarkan diameter lubang atau bentuk separuh bulat. Kemudian kikir separuh bulat. Kikir separuh bulat iaitu seperti mana dia kikir belah rotan, digunakan untuk kerja-kerja penyudahan bagi bentuk separuh bulat. Kikir segitiga, berbentuk segitiga, digunakan untuk mengikir bahan yang bersudut pada bahagian luar atau bahagian dalam bahan kerja. Digunakan juga untuk membesarkan penjuru yang bersudut. Kikir segi empat, berbentuk segi empat juga. Kemudian digunakan untuk membesarkan lubang yang berbentuk segi empat, untuk mengikir bahagian alur bahan kerja. Dan kikir jarum. Kikir jarum ni kita pun tahu kan, kadang tukar kunci pakai. Jadi dia ada 12 jenis kikir. Kemudian kerja-kerja penyudahan komponen untuk projek digunakan untuk mengilat bahagian benda kerja yang bersaiz kecil. Seterusnya iaitu satu lagi alatan pemotong, iaitu pahat.
Pahat ni semua orang tahu pahat ni. Tapi di sini kita ada pahat logam. Jadi mana pahat adalah tantangan yang bersudut pemotong ada dengan hujungnya bersudut pemotongan. Tengok pada rajah 5.23 tu digunakan bersama-sama dengan tukul. Setakat dia gunakan pahat saja mungkin tak boleh buat operasi yang baik. Digunakan untuk memotong dan menatal dengan kaedah menyerpih bahan logam seperti yang ditunjukkan pada rajah 5.24 tu. Menyerpih dengan menggunakan pahat. Dan jenis-jenis pahat dan kegunaannya. Pahat mata rata melakukan kerja pemotongan logam nipis. Ini pahat mata rata ni pahat umum. Selalu kerja-kerja am kita gunakan dia. Kemudian dia kata merata permukaan. Yang kedua, pahat mata lintang. Di mana pahat mata lintang ni, mata ni tidak seperti mata pahat mata rata. Dia ditwistkan, iaitu dipusingkan hingga melintang. Itu pahat mata lintang. Dan digunakan pada celahan yang tidak dapat dipotong oleh pahat mata rata. Sebab dia lebih kecil mata tu. Pahat mata bentuk intan. Diamond cut ni. Bentuk ujung mata tu berbentuk diamond. Atau bentuk intan. Digunakan untuk memahat penjuru yang tajam. Satu lagi untuk membetulkan kedudukan lubang rudi yang teranjak dari pusat lubang yang asal. Itu dia. Sebab ada tip tu. Diamond tip ujung tu. Kemudian pahat mata bulat. Digunakan untuk mengaduk minyak. Membentuk penjuru bulat. Tadi kita tengok lintang. Mata intan. Kemudian satu lagi berbentuk bulat. Dia memang berbentuk bulat. Alatan seterusnya iaitu gunting logam. Sebut gunting, semua orang tahu gunting. Jadi di sini kita masuk pada gunting logam. Dia adalah alatan berbilah atas dan bawah. Pada hujungnya, gunting ni berfungsi memotong secara membahagi. Tadi kita tengok ketiga-tiga alat tadi A, B, C tu memotong secara menyerpih. Tapi untuk gunting logam digunakan sebagai alat satu memotong logam secara membahagi. Dia tak ada sekelok serpih-serpih, tak ada tatal, dia cuma bahagi je. Ketebalan logam, ketebalan kepingan yang boleh dipotong oleh terhad pada 1 mm saja. Gunting logam ni daripada gunting lurus atau gunting lengkung. Kalau tengok pada rajah gambar foto 5.25 tu ada jenis lurus dan jenis lengkung. Dalam bengkel ada benda tu. Nanti bila balik semula ke sekolah, insyaAllah cikgu akan tunjuklah alatan tu. Jika ketebalan logam lebih pada 1 mm, pericih tuas seperti gambar rajah gambar foto 5.26, kita akan gunakanlah untuk memotong logam ataupun rod yang berdiameter kecil. Kemudian mesin pericih ni pula kesegian digunakan untuk memotong logam yang bukan mengunyah, yang mempunyai ketebalan sehingga 3 mm seperti gambar foto 5.27. Yang ini buku teks ni tulis mengunyah tak. Terus lagi.